Salam sejahtera, selamat pagi tuan-tuan dan puan-puan yang dihormati di seluruh dunia. Tuan-tuan dan puan-puan, debat di antara Datuk Seri Najib Tun Razak melawan Rafizi Plus Anwar Ibrahim bakal melanda seluruh negara. Tuan-tuan dan puan-puan, kerana itu saya mulai menilai, saya menonton beberapa rakaman debat-debat yang pernah berlaku di antara Rafizi dan seterus-seterus, sama ada dia cabar atau dia dicabar. Dan ternyata saya kagum betul dengan Rafizi Ramli, dan juga tidak dapat dinafikan juga saya turut kagum, tidak dapat dinafikan tanpa berselindung, saya turut kagum dengan beberapa orang pendebat yang memang hebat juga. Salah satu yang saya tonton adalah debat di antara Rafizi Ramli melawan Lokman Adam. Dan juga ada seorang lagi, kalau tak silap saya, Datuk Khairul. Maafkan saya kalau saya salah nama, tolong beritahu, betulkan. Tapi sebelum itu, Denyut Nadi, Suara Rakyat, bergema di channel ini. Pada pemerhatian saya, pada ketika saya menonton debat di antara Rafizi dan Lokman Adam, sangat-sangat hebat. Tetapi malangnya, seperti komen daripada Rafizi sebelum dia menjawab dakwaan soalan daripada Lokman Adam, lucu jugalah sebab Rafizi kata Lokman Adam lupa. Dia seolah-olah lupa bahawa dia itu sedang berdebat di Dewan Terbuka yang dirakam di YouTube, di Facebook dan sebagainya. Jadi katanya Lokman Adam hanya pandai bercakap dan bolehlah jadi penceramah kalau di dalam dewan yang dipenuhi dengan Puteri UMNO lah. Tapi untuk berdebat, katanya Lokman Adam tak ada fakta. Dan ada juga ketikanya Rafizi kata Lokman Adam seolah-olah telah tersilap cakap dan mungkin ada bau-bau fitnah, berbaur fitnah. Dan Rafizi kata insya-Allah kalau tak ada apa-apa masalah, tak ada aral melintang, tindakan undang-undang akan diambil. Okey, so Rafizi pun menjawab, dan semua jawapan daripada Rafizi berdasarkan kepada fakta undang-undang, peraturan, terutamanya tentang auditor keuangan. Dan barulah saya tahu ada 3 jenis aset. Aset kelas 1, kelas 2 dan kelas 3. Dan menurut Rafizi, aset dalam 1MDB itu adalah semuanya aset kelas 3. Yaitu aset-aset itu hanya dikata ada, tetapi belum pernah ditunjukkan betul-betul ada benda tu, yaitu aset-aset tersebut. Kerana kebanyakannya menurut Rafizi dalam rakaman itu, semua aset itu adalah aset yang disimpan di tempat-tempat yang tak boleh auditor nak pergi sana. Tak boleh nak auditor kena pergi sana. Contohnya Cayman Island. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, kita menantikan apakah akan terjadi sekiranya sudah berlaku, sekiranya nanti jadi debat perdana. Ini bukan debat perdana nih, debat of the century, debate, debat antara Najib Razak melawan Rafizi Plus, yaitu bersama dengan Datuk Seri Najib Tun Razak. Tuan-tuan dan puan-puan, yang membimbangkan ialah dakwaan kononnya Datuk Seri Najib Tun Razak tak pandai berdebat. Tapi saya tak percaya. Saya percaya dan Datuk Seri Najib Tun Razak menjadi Perdana Menteri kerana dia pun pendebat yang memang antara terbaik juga. Cuma saja dakwaan kononnya, walaupun saya tak percaya, tapi itulah yang orang selalu dakwa. Kononnya Datuk Seri Najib Tun Razak tak pandai berdebat, dan semua fakta-fakta, semua yang ditulis di Facebooknya atau di mana-mana saja media sosial milik Datuk Seri Najib Tun Razak, ada admin-admin yang membantu beliau untuk menulis, menjawab dan sebagainya. Tapi saya tak percaya. Saya percaya
Itu adalah jawapan daripada Datuk Seri Najib Tun Razak sendiri. Dan saya percaya beliau pun pandai juga. Tetapi tuan-tuan dan puan-puan, belum terbukti, belum ada rakaman, belum ada mana-mana bukti sejarah di buku teks kah, di buku majalah kah, di mana-mana sajalah. Belum ada bukti Datuk Seri Najib Tun Razak pernah ada pengalaman berdebat. Apatah lagi debat peringkat nasional, peringkat dunia, tahap Gaban Z belak 73. Dan yang beliau jumpa ini pula memang sudah diiktiraf sebagai pendebat terbaik di Malaysia dan juga pendebat terbaik antara yang terbaik di Asia Tenggara. Di Asia lah kot, iaitu Anwar Ibrahim. Rafizi pula pernah memenangi. Tuan-tuan dan puan-puan, pada pendapat kamu siapakah yang akan tertonggeng? Tuan-tuan dan puan-puan, ada dua natijah akibat daripada debat ini nanti. Pertama, Datuk Seri Najib Tun Razak akan menjadi semakin kuat. Aura Najib itu akan hidup semula. Api kebangkitan Datuk Seri Najib Tun Razak akan bangkit semula. Seperti burung phoenix yang hidup semula kalau beliau menang. Tetapi sekiranya beliau dilihat kalah, kalau dia kalah, sama ada kalah secara jelas ataupun pakar-pakar ekonomi, pakar-pakar politik mendapati bahawa beliau kalah, berkemungkinan ini akan terus menutup peluang terakhir untuk Datuk Seri Najib Tun Razak menjadi Perdana Menteri Malaysia semula, tuan-tuan dan puan-puan. Kes 1MDB adalah kes yang amat besar, ya, kes yang amat besar dan telah dibuktikan di Mahkamah Amerika Syarikat bahawa kes ini memang ada kes curi kerana telah dijatuhi hukuman penjara, hukuman penjara kepada Roger Ng. Dan begitu juga di negara Arab yang juga telah memenjara antara mereka yang terlibat di dalam menerima rasuah sogokan wang hasil curi daripada 1MDB. Dan di Edge Market, satu newspaper bertaraf dunia telah juga mengeluarkan senarai nama-nama yang kononnya menerima rasuah, menerima keuntungan, kita jangan sebut rasuah lah, kita sebut menerima keuntungan lah. Menerima keuntungan daripada transaksi bond 1MDB. Nombor 1 Jolo, nombor 2 Najib Razak dan nombor 5 kalau saya tak silap ada Riza Aziz. Tuan-tuan dan puan-puan, ini semua terpaksa dia akan hadapi dengan Rafizi. Bagaimana dia akan menjawab Rafizi nanti? Kalaulah soalan ini terjadi. Tapi ingat tuan-tuan dan puan-puan, debat nanti itu bukan tentang 1MDB. Tetapi debat nanti itu adalah tentang Sapura Energy. Tentang bailout kerajaan untuk Sapura Energy. So di sanalah Rafizi akan berdebat dengan Najib Razak bersama dengan Anwar Ibrahim. Waduh, berani juga. So, ada komen tadi daripada saya punya subscriber dan viewer, katanya kalau debat tak jadi, kalau Najib tak terima, sebenarnya kamu yang kalah. Apa nih? Saya tak faham lah. Okeylah, tak apalah. So, Denyut Nadi, suara rakyat bergema di channel ini. Sila komen pada pendapat kamu, siapakah yang akan menang? Adakah Datuk Seri Najib Tun Razak ataupun Rafizi plus Anwar Ibrahim? Kita jumpa lagi. Bye-bye.